tajuk tazkirah walaupun dia sebahagian daripada silibus ibadah kita, namun sebenarnya dia sangat bermakna dalam kehidupan setiap orang Islam dan orang yang beriman, setiap insan-insan yang mengimpikan untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk kita adalah Infusing Iman dan Taqwa in Our Life, Dimensions of Amanah and Ikhlas. Ustazah akan bacakan tentang Infusing Iman dan Taqwa dahulu. Kemudian kita akan nampak di sela-sela perbahasan iman dan taqwa, kita akan jumpai Dimensions of Amanah dan Ikhlas dalam kehidupan seharian kita yang khususnya bermula daripada hati. Mengapa kitab Risalah An-Nur daripada Imam Badi'u Zaman Said Nursi? Kerana beliau adalah seorang pembaharu ummah yang mana sepanjang hidupnya sendiri kita saksikan beliau dipenjarakan. Bukan kerana beliau seorang penjenayah, tetapi kerana beliau cuba mengembalikan akidah dan keimanan umat Islam di Turki pada waktu itu yang ditimpa badai tsunami kekufuran, liberalism, sekularism dan juga kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti mana kita tahu dibawa oleh Kemal Atatürk. Jadi proses beliau berada dalam penjara, ya, diuji dengan ujian yang sangat berat dan diancam dengan nyawa telah menjadikan beliau seorang insan terpilih oleh Allah SWT. Lalu Allah titipkan ilham-ilham kepada beliau, maka ternukillah buku Risalah An-Nur yang mana bila kita baca kita akan terasa seperti ada ubat di dalam jiwa. Mengapa? Kerana siapakah lagi yang boleh kita saksikan mempunyai tekanan yang lebih dahsyat daripada Imam Badi'u Zaman Said Nursi. Beliau tidak pernah merasai hidup bebas hingga tidak pernah merasakan berumah tangga. Dia tidak sempat berumah tangga dan tidak dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima, menunaikan haji, kerana tidak berhenti-henti dipenjarakan. Walhal sebelum itu beliau merupakan seorang ilmuwan yang disegani kerana kemantapan dan kekuatan ketinggian ilmu sakafah yang dimilikinya, dan beliau juga pernah menjadi komandan dalam medan perang mempertahankan negara Islam Turki daripada dijajah oleh British, Perancis dan Rusia yang pada waktu bekerjasama mengeroyok negara Turki. Dan seorang komandan bermakna seorang yang sangat terpilih memimpin 4,000 tentera pada waktu itu, sehingga beliau ditawan di Rusia dan dipenjarakan selama 2 tahun, namun dengan izin Allah beliau dapat melepaskan diri. Namun di manakah jasa beliau? Hanya kerana menegakkan kalimah tauhid beliau dipenjarakan. Jadi apabila kita berada di zaman ramai manusia yang merasa tertekan dengan COVID-19 ini, apatah lagi frontliners kan, saya mempunyai sahabat-sahabat dan saudara-saudara doktor yang sentiasa minta poster-poster penyuntik semangat kerana mereka di frontliners di negeri-negeri mereka ada yang rasa nak burn out, dan bahkan ada juga yang dah rasa burn out tersebut kan, dan kita menyaksikan frontliners kita ada yang sudah menjadi syahid kerana berada di barisan berhadapan dengan pandemik ini. Jadi ini mungkin menjadi salah satu ubat, insya-Allah kita harapkan dapat menguatkan jiwa-jiwa kita melalui hujah keimanan yang ke-10 daripada kitab Himpunan Tongkat Nabi Musa Makam Pertama surat ke-20. Jadi kalau kita baca ni, kita dapat hayati mengapa, kerana yang menulis sendiri pun berada dalam situasi yang sangat tertekan dan ditekan. Dia penulis sendiri pun adalah seorang yang dizalimi sepanjang masa. Lalu kita dapat rasakan baik-baik kesakitan yang dikongsikannya itu kita dapat hayati dengan mudah. Kenapa? Kerana ia sesuai dengan situasi kita juga yang pada masa ini diuji dengan berat, dengan masuk tahun yang kedua pandemik 19, COVID-19 ini sudah melabuhkan tirainya ke tahun yang kedua, bahkan hampir yang ketiga. Baik, kita lihat kan ini satu doa yang warid daripada Rasulullah SAW mengenai ayat At-Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jemput baca sama-sama ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masir. Jadi ayat ini dikenali sebagai ayat tauhid. Boleh diamalkan insya-Allah. Kalau nak, saya akan bagi slide ni pada Sister Aimi. Terima kasih Sister Aimi atas jemputannya. Setia betul ya, kita dah masuk 3-4 tahun bersama. Jadi ayat tauhid ini mempunyai amat banyak fadilat sekiranya diulang-ulang selepas salat subuh,
dan maghrib. Kenapa solat subuh? Kerana itu adalah di awal hari kita akan berjuang. Mudah-mudahan dengan membaca ayat ini kita diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan maghrib, penghujung hari dan awal hari bagi umat Islam. Kerana bermulanya kalender baru adalah di waktu maghrib dan itu adalah waktu yang sensitif. Berlaku perubahan shift jadual. Jadual apa tu? Kalau kita di klinik ada jadual shift tugas kan, siang dan malam. Begitu juga di alam musuh-musuh kita, syaitan dan iblis, mereka juga ada shift untuk bertukar jadual pada waktu maghrib. Jadi doa ini insya-Allah menjadi benteng kita. Dengan izin Allah, Allah akan memberikan perlindungannya kepada kita dan kekuatan pada kita meneruskan hari yang seterusnya. Begitu juga apabila kita baca selepas salat fardu, bangun di tengah malam ataupun di awal doa, maka kita boleh mulakan dengan kalimat tauhid ini. Ya, mudah-mudahan doa kita makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang kita akan baca pula daripada kalimat tauhid tersebut, hujah keimanan yang ke-10. Baik, kita tengok di sini. Kalau kita tengok ayat tauhid ni dalam satu riwayat yang sahih mengandungi martabat Ism Al-A'zam, iaitu nama Allah yang amat agung, yang ini mempunyai 11 kalimah. Rupa-rupanya di celah-celah lafaz tauhid ini, ayat tauhid ini ada salah satu daripada Ismullahil A'zam. Ismullahil Azam ini yang menurut riwayat merupakan salah satu daripada nama Allah SWT yang luar biasa hebatnya, yang mana apabila kita lafazkan nama tersebut maka akan makbullah doa-doa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Namun nama itu rahsia. Ismullahil Azam itu rahsia. Kita disarankan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa dengan menyebut nama-nama Allah daripada 99 Asma'ul Husna sebagai muqaddimah kita apabila kita memohon hajat daripada Allah SWT. Dan dalam rahsianya rupanya salah satu daripada nama Allah yang Azam itu terkandung di dalam ayat tauhid ini. Sebab itu dianjurkan untuk baca ayat tauhid ini sebagai muqaddimah doa kita. Kalau ada hajat, bacalah ayat tauhid ni. Jadi dalam tiap-tiap kalimahnya terdapat satu khabar gembira dan satu martabat tauhid rububiyah. Pada noktah Ism Al-Azam pula terdapat satu keagungan wahdah dan satu kesempurnaan wahdaniyah. Maksudnya kalau kita perhatikan ayat tauhid ini mengandungi elemen-elemen tauhid rububiyah. Tauhid bahawa Allah itulah yang memelihara kita, Allah lah yang sebenarnya menjaga kita, dan Allah lah yang sebenar-benarnya melindungi kita. Baik, kita tengok elemen infusing iman in our life, muqaddimah kitab ini. Imam Sa'id Nursi berpesan kepada manusia sekalian, manusia. Buku ni dah dinakalkan 100 tahun yang lalu, tetapi subhanallah isi kandungannya semakin dibaca semakin kita merasakan betapa luasnya ilmu Allah dan betapa manisnya nikmat iman. Jadi sama-sama kita baca. Dr. Intan dah selalu follow kelas Risalah Nur ni, mungkin Dr. Intan boleh share pengalaman beliau. Bagaimana nikmatnya kita apabila kita menghayati pesanan-pesanan Imam Badi'ah Zaman Sa'id Nursi yang sebenarnya selalu beliau sandarkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau hanyalah perantara yang menyampaikannya kepada kita di umat di zaman moden ini, di akhir zaman ini. Baik, wahai manusia, ketahuilah dengan yakin bahawa tujuan penciptaan yang paling tinggi dan natijah fitrah yang paling agung ialah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Jadi inilah sebenarnya objektif pertama diciptakannya manusia dan jin, dan jika kita mencapai objektif tersebut maka kita telah mencapai tujuan penciptaan yang paling tinggi. Jadi nak dilafazkan tu mudah, beriman kepada Allah. Bagaimana kita dapat memasakkan iman tersebut? Martabat keinsanan yang paling tinggi dan makam kemanusiaan yang paling besar ialah ma'rifatullah, mengenal Allah dalam beriman kepada Allah. Jadi untuk kita capai iman itu kan, yang kita perlukan proses. Dan apabila kita berada dalam nikmat iman itu, maka kita akan merasai pula suatu lagi nikmat yang paling besar yang dinamakan ma'rifatullah, mengenali Allah. Mengenali dalam beriman kepada Allah ini adalah suatu kemanisan. Dan ia akan memantapkan lagi iman kita dan menjadikan kita istiqamah di dalam iman kita. Sebab itu kita boleh lihat mengapa adanya orang Islam yang mendakwa dirinya Islam, tetapi berlaku goncangan jiwa yang akhirnya menggugat imannya
kerana kita bimbang pada waktu itu nilai ma'rifatullah itu masih belum dipasakkan di dalam hati. InsyaAllah para staf yang dikasihi Allah sekalian, kita jumpa pada pagi ini, kita akan isbat dan kita akan sabatkan ma'rifatullah dalam hati kita melalui bacaan kita pada buku Risalah An-Nur, insyaAllah pada hari ini, insyaAllah hari ini juga insyaAllah, dan kita akan ma'rifatullah, kita akan tingkatkan ma'rifatullah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan jin dan manusia yang paling gemilang dan nikmatnya yang paling manis ialah mahabbatullah. Apabila kita mencapai ma'rifatullah, kita mengenali Allah, maka kita akan mencapai suatu lagi nikmat yang paling manis yang disebut sebagai mahabbatullah, cinta kepada Allah. Dalam ma'rifatullah itu, tak kenal maka tak cinta. Jadi setelah kita mengenali Allah, maka kita akan mencintai Allah, dan apabila kita mencintai Allah, sudah pastilah kita akan dapat merasai kasih sayang, rahmat dan belas kasih Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita, dalam seharian kita, meskipun kita di bawah tekanan yang luar biasa. Di sini kita dapat merasai pula satu dimension of ikhlas, kerana kegembiraan yang paling khalis iaitu murni untuk roh manusia, dan keseronokan yang paling safi. Yang paling safi itu maknanya paling suci untuk hati manusia ialah kelazatan rohani dalam mahabbatullah itu. Jadi seperti yang Ustazah sebutkan tadi, apabila kita merasa cinta kepada Allah, kita akan merasakan kelazatan di dalam rohani kita. Ya, semua kebahagiaan yang hakiki, kegembiraan yang khalis, nikmat yang menawan dan kelazatan yang murni tidak lain dan tidak bukan adalah dalam ma'rifatullah dan mahabbatullah. Bagaimana Ustazah sharekan di sini, Ustazah bayangkan yang menulis sendiri duduk dalam penjara, yang sejuk, di musim sejuk, tiada lapisan pemanas ataupun alat pemanas yang mencukupi. Tetapi kenapa penulis ini boleh mampu berhadapan dengan situasi ini? Bahkan mendekatkan dirinya kepada Allah. Bahkan bila kita baca tulisannya, kita tidak tergambar pun ada suatu suasana bahawa beliau berputus asa pada rahmat Allah. Nampak bahawa beliau menderita, tetapi deritanya itu disulami dengan kebahagiaan kerana cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan cinta itu kita dapat rasai bagaimana Allah juga mencintainya. Jadi demikianlah situasi seorang hamba yang berada di dalam ma'rifatullah, mahabbatullah dan kelazatan rohani dalam menghadapi onar-onar dan cabaran kehidupan ini. Semua itu tidak boleh wujud tanpa kedua-duanya. Yang siapa yang nak bahagia seperti ini tentu tidak akan dapat wujud secara hakiki tanpa ma'rifatullah, tanpa mahabbatullah. Sesiapa yang mengenali dan mencintai Allah akan mendapat kebahagiaan, nikmat, cahaya-cahaya dan rahsia-rahsia yang tiada hadnya, sama ada dengan keupayaan atau perbuatan. Jadi ada rahsia-rahsia Allah yang akan tersingkap apabila kita mencapai cinta Allah seperti ini. Ada cahaya-cahaya yang akan menerangi hati kita, meskipun cahaya itu tidak dapat dilihat secara fizikalnya, yang secara madinya, tetapi secara maknawi, spirituality, hati kita merasa terang, hati kita merasakan cahaya Allah SWT itu menerangi diri kita. Meskipun umat di dalam kegelapan, meskipun kehidupan ini penuh dengan cabaran, namun insya-Allah dengan cahaya dan nikmat itu kita akan merasakan bahawa ini semua adalah suatu ujian Allah SWT yang jika kita melepasinya maka akan ada ganjaran yang luar biasa. Di situ akan memberikan suntikan kekuatan pada diri kita dalam berhadapan dengan situasi yang mencabar ini. Sesiapa yang tidak benar-benar mengenali dan mencintainya akan ditimpa dengan penderitaan, kesakitan dan waham tidak berpenghujung. Waham ini adalah seperti contoh skeptical, berburuk sangka ataupun berfikiran negatif yang tidak berpenghujung, sama ada secara maknawi ataupun maddi. Orang yang skeptical dan tidak dapat menahan skepticism tersebut akan sentiasa diliputi dengan rasa tidak tenang, rasa tidak bahagia, dan rasa ingin menyalahkan keadaan, menyalahkan persekitaran, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan bahkan tahap tertentu, menyalahkan Tuhan yang menciptakannya. Nauzubillahi min zalik. Mengapakah ini terjadi? Kerana mungkin adanya proses-proses ma'rifatullah dan mahabbatullah yang masih perlukan lagi usaha.
Tetapi jika dia menemui tuannya adalah Tuhan kita, iaitu Allah, dan mengenali pemiliknya, pemilik badan kita, pemilik ruh kita, pemilik jiwa dan akal dan hati kita. Pada waktu itu dia akan berlindung kepada rahmatnya dan bersandar kepada kudratnya. Kerana kita tahu kita tidak berdaya berhadapan dengan COVID-19 contohnya, apakah upaya dan daya kita untuk menahan daripada tersebarnya virus ini? Regardless of whether the virus is human conspiracy dan lain sebagainya, itu pun kita tidak hairan kerana sudah pun diberikan sandarannya di dalam Al-Quran bagaimana manusia itu suka menyebabkan kerosakan dan kefasadan di muka bumi ini akibat perbuatan tangannya sendiri. Dan itu sudah nyata, melainkan mereka yang beriman, tetapi kita akan sedar tanpa izin Allah maka ini tidak akan terjadi. Lalu bila Allah berkehendakkan ini terjadi, maka tiada daya dan kudrat kita melainkan bersandar kepada Allah SWT, taati segala perintahnya dan perintah Rasulnya dalam memahami dan menghayati bagaimana berhadapan dalam situasi ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan umat Islam di luar sana yang berputus asa lalu mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup mereka dengan membunuh diri, diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan bagi mereka yang masih lagi struggle, berjuang, diberikan kekuatan iman oleh Allah SWT agar tidak berputus asa. Dunia yang menakutkan itu, sekarang kita berada dalam dunia yang menakutkan, akan bertukar menjadi tempat persiaran dan pusat perdagangan andainya kita menyandarkan diri kita kepada pemilik kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tengok sebentar lagi di bawah apa maksud menyandarkan diri kepada pemilik kita. Jadi iman menentukan martabat manusia. Iman itu sebenarnya adalah satu sandaran kepada Allah. Iman bukan suatu beban, bukan suatu tekanan, tetapi ialah suatu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita supaya kita boleh sandarkan diri kita yang dhaif ini, diri kita yang fakir ini, diri kita yang lemah ini kepada suatu zat yang maha agung iaitu zat la ilaha illallah. Itulah dia kalimah pertama. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi pada lafaz la ilaha illallah ini terdapat khabar gembira berikut. Dalam kalimah ini, kalau kita hayati kalimah la ilaha illallah ni, roh manusia yang diuji dengan hajat yang tidak terkira. Manusia semuanya mempunyai hajat, dan kalau kita tanya diri kita, kita senaraikan hajat yang ada di dalam dada dan fikiran kita sebenarnya sangat banyak dan tidak terkira, dan menjadi sasaran serangan musuh yang tidak terhitung. Disebabkan hajat kita yang banyak ni, maka musuh-musuh suka memanipulasikan hajat kita, maka kita menjadi subjek serangan musuh kita. Contohnya hawa nafsu kita, kan? Kalau kita tanyalah apa dia yang kita ingini, Masya Allah, tidak akan ada batasannya. Segalanya ingin kita miliki. Lalu selalunya keinginan itu akan dimanipulasi. Sama ada musuh yang maknawi berupa hawa nafsu, syahwat, syaitan dan juga jin yang sentiasa menggoda, maupun musuh yang berbentuk madi, iaitu contohnya di akhir zaman ini adanya gerakan-gerakan materialism yang mendorong manusia agar menilai dan mengejar sesuatu berdasarkan materials, mengejar harta contohnya, mengejar pangkat contohnya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk serangan, kerana kadang-kadang apabila kita kejar sehingga melupakan matlamat kehidupan ini, kita dapati manusia tersasar, dan di sinilah manusia tergelincir daripada jalan yang benar. Jadi serangan musuh yang tidak terhitung akan menemui satu nokta bantuan yang boleh membuka pintu khazanah rahmat yang dapat memastikan semua hajatnya tercapai dan dapat menemui nokta persandaran yang boleh memberitahu dan memperkenalkan Al-Ma'bud, iaitu yang berhak disembah, iaitu Al-Khaliq, yang maha mencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Al-Ma'bud dan Al-Khaliq, iaitu Allah ini, memiliki kudrat mutlak yang boleh mengamankannya daripada kejahatan. Sebenarnya apabila kita sandarkan jiwa kita kepada la ilaha illallah, tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mempunyai kekuatan. Kekuatan yang mana Allah titipkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala kudrat yang mutlak, dan Allah akan melindungi kita dan mengamankan kita daripada kejahatan semua musuh, dan boleh memperlihatkan tuannya dan menunjukkan siapakah Al-Maliknya. Kita akan rasakan contoh sekarang ini kita berhadapan dengan musuh COVID-19 yang kita katakan sebagai suatu ancaman yang besar, kan?
Tapi apabila kita sedar, ia datang daripada Allah, maka aku sandarkan kepada Allah. Aku akan laksanakan tugasku sebaik mungkin. Nanti kita akan baca di bawah bagaimana Allah perintahkan kita ini untuk melaksanakan tugas kita sebaik mungkin. Selebihnya adalah dalam kudrat Allah. Bermakna kita akan jadi, kita tidak perlu memikirkan bilakah ya Allah COVID-19 ini akan berakhir. Bagaimanakah ya Allah untuk menjadikan semua manusia itu sedar dan menjaga SOP ya Allah. Kalau kita fikirkan begitu, maka itu adalah di luar kudrat kita. Tetapi kita sandarkan kepada Allah lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah hidayahmu dan petunjukmu kepada mereka ya Allah agar menjaga SOP. Disiplinkanlah jiwa-jiwa mereka ya Allah, berikanlah kesedaran kepada mereka ya Allah betapa bahayanya pandemik ini ya Allah, dan mudah-mudahan berikan juga mereka kesabaran agar mereka taat kepadamu. Mudah-mudahan pandemik ini akan berakhir. Jadi kita daripada awal lagi kita dah tengok sebenarnya Nabi SAW sudah memberikan petunjuk-petunjuk kan bagaimana kuarantin itu penting dan lain sebagainya. Dan telah terbukti China contohnya sudah pun melaksanakan kuarantin yang agak bertentangan dengan hak asasi manusia. Mereka agak kejam dalam menyekat rakyat mereka kan ketika proses kuarantin tersebut. Namun sekiranya orang Islam kita mempunyai keimanan seperti itu, keimanan yang kuat kepada perintah Allah dan Rasulullah, sebenarnya daripada awal kita menjaga sunnah Nabi untuk kuarantin, telah terbukti kita sudah pun hampir berjaya, betul tak? Jadi di situ mungkin satu pengajaran bagi kita bahawa kita perlukan keimanan dan keyakinan yang mutlak kepada Allah. Bila kita taat dengan perintahnya, maka masalah itu akan segera diatasi. Tapi kita dapat lihat di seluruh dunia bagaimana ramainya manusia yang mentaati dalam keadaan mengikuti semata-mata teori saintifik tanpa menyandarkannya kepada nas-nas daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita sudah berada dalam situasi ini, apakah yang mampu kita lakukan? Kita kembali kepada Al-Malik yang memiliki segala yang ada di muka bumi ini, termasuklah juga yang mengawal penyakit-penyakit dan juga perawatannya. Baik, itu satu. Maknanya di samping kita bertugas, kita juga mempunyai sandaran yang kukuh. La ilaha illallah. Yang kedua ialah kalimah kedua, wahdahu. Wahdahu itu mencerminkan iman, iaitu suatu cahaya yang menerangi hakikat. Pecahkanlah keakuan. Pecahkanlah ananiyah pada diri kita. Aku kan. Itu kan ananiyah tu. Jadi sebenar-benarnya yang wahdahu, yang esa, yang satu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimah wahdahu ini terdapat khabar gembira yang memiliki penawar dan kebahagiaan. Ia seperti berikut. Ruh manusia dan hati insan yang berkait dengan sebilangan besar makhluk alam semesta dan sampai ke tahap lemas dalam penderitaan dan huru-hara. Sekarang kita tengok ramainya ruh-ruh manusia yang lemas dalam huru-haranya pandemik 19 ini. Kerana keberkaitan itu menemui tempat berlindung dan sang penyelamat dalam kalimah wahdahu. Hakikatnya manusia, pandemik yang sedang berlaku dan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita yang terkesan secara langsung dan tidak langsung adalah mempunyai tempat berlindung, dan pelindung itu adalah satu, wahdahu, iaitu Allah. Lantas kalimah ini menyelamatkannya daripada semua huru-hara dan kesengsaraan itu. Maksudnya di sini, apabila kita rasa derita yang amat sangat, apabila kita memikirkan dari mana datangnya penyakit ini, ke mana berakhirnya penyakit ini, maka segera kita sandarkan sudah datangnya daripada Allah wahdahu yang Maha Esa itu, dan kembalinya juga kelak kepada Allah Subhanahu Ta'ala yang Maha Esa itu. Jadi secara maknawi kalimah wahdahu berkata, Allah adalah Esa. Janganlah memenatkan diri dengan merujuk kepada yang selainnya. Janganlah menghina diri dengan merasa terhutang budi kepada mereka. Janganlah mengampu dan tunduk kepada mereka. Jadi contoh kita letakkan vaccination sebagai penyelesaian, tetapi kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita hanya mengharapkan kepada vaksinasi, timbul suatu lagi kepenatan di dalam jiwa apabila kita melihat ada pula golongan-golongan yang menolak vaksin. Kan semakin sedih kita, ya Allah, kita dah provide solution, orang pula against that solution. Itu contoh. Tapi bila kita sandarkan wahdahu yang pada Allah yang Maha Esa, maka kita serah pada Allah, ya Allah, kau berilah petunjuk kepada mereka bahawa apa yang baik itu, ya Allah, mudah-mudahan mereka laksanakan. Andai baik vaksin ini sebagai penyelesaiannya, ya Allah, engkau berilah hidayahmu kepada rakyat
di Malaysia ini agar mengambil vaksin tersebut. Maknanya kita serah pada Allah, kan? Bukan kita menyuruh Allah, tapi kita serah pada Allah. Allah lebih tahu kontroversi yang mereka timbulkan tentang vaksin dan lain sebagainya. Allah tetap maha mengetahui di manakah kedudukan sebenarnya, tapi kita sebagai manusia yang taat, maka kita cuba mentaati perintah ulil amri. Ya, jadi wahdahu ini tadi mengandungi elemen ulil amri, pemerintah, sultan. Allah adalah sultan sekalian alam. Allah adalah sultan alam semesta dan sultan itu adalah Esa. Dan bila kita sedar kita ada sultan, kita akan rasa suatu ketenangan seperti bagaimana kita rakyat Malaysia, kita sedar agama kita ini dijaga oleh sultan-sultan negeri kita. Kita rasa tenang, insya-Allah sultan ini akan memastikan Islam tetap tertegak di bumi ini. Kan? Begitu juga bila kita melihat alam semesta yang sedang huru-hara ini, alhamdulillah kita orang Islam, kita sedar bahawa Allah itu Esa, Allah yang memiliki segalanya. Maka tentulah Allah sedang menjaga dunia ini dan tetapi Allah sedang datangkan suatu ujian, badai malapetaka untuk melihat siapakah di kalangan orang beriman yang akan berjaya dan siapakah pula yang akan gagal. Tapi di sinilah kita akan kembali merasa suatu suntikan kekuatan bahawa kita sedang dipilih oleh Allah untuk diuji. Apatah lagi frontliners. Ya. Frontliners lah yang sedang berhadapan dengan ujian yang paling mencabar. Tetapi alhamdulillah kita ada Allah, la ilaha illallah wahdahu, sultan yang satu. Ya, la syarikalah. Ini kalimah yang ketiga daripada 11 kalimat tadi. La syarikalahu, iaitu tiada yang menyekutukannya. Yakni di sini ada iman unsur tauhid, tauhid mengesahkan Allah, taslim menyerahkan daripada Allah, tawakal iaitu berserah setelah kita berusaha di dalam dunia ini dan tijahnya adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti kita akan beroleh kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Andainya kita syahid, andainya kita ditakdirkan pergi, maka telah dinyatakan di dalam hadis bahawa mereka yang mati ketika di dalam pandemik, apatah lagi mereka itu taat bersabar di dalam rumah kerana wabak, maka mereka adalah syahid. Itu salah satu tanda-tanda husnul khatimah. Baik. Yang ketiga, kalimat la syarika lahu, yakni sebagaimana Allah tidak mempunyai sekutu pada uluhiyah dan kekuasaannya. Dan ketuhanan Allah memang Allah semata-mata yang kita sembah. Tiada sekutunya, tiada selain darinya. Maka Allah hanyalah satu dan tidak boleh berbilang-bilang. Begitulah juga dia tidak mempunyai sekutu dalam rububiyah, urusan-urusan dan kerja-kerjanya yang berkaitan dengan penciptaan. Segala-gala yang terjadi ini kita ingat ini semuanya adalah dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang berlaku bahawa seorang sultan adalah tunggal. Kalau kita tengok dalam konteks dunia kita kan, sultan tu memang satu. Satu negeri ada seorang sahaja sultan dan tiada sekutu dalam pemerintahannya. Tak pernah dengar lagi ada negeri ada dua sultan, ada tiga sultan, sultan satu, sultan dua, sultan tiga, tidak. Ya, dari sudut pemerintahannya tetap seorang sultan. Tetapi dalam urusan-urusannya yang lain, orang-orang suruhannya dianggap sebagai sekutu dan mereka menjadi penghalang kepada setiap orang yang ingin menghadap baginda. Orang-orang suruhan itu berkata, sila temui kami dahulu. Kan? Kadang-kadang, bahkan memang berlaku pun ada layer-layernya. Kalau zaman Turki Osmani dulu ada pasha-pashanya. Kadang-kadang nak sampai ke sultan tu kena melalui pasha dulu. Lobi pasha dulu. Begitu jugalah ya, zaman sekarang ini ada kalanya terpaksa melalui layer-layer tertentu yang menjaga sultan. Menghubungi pihak-pihak tertentu supaya kita dapat menghubungi sultan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Haq yang merupakan sultan keazalian dan keabadian tidak mempunyai sekutu dalam pemerintahannya. Dia juga tidak berhajat kepada para pembantu dan sekutu di dalam urusan rububiyahnya. Jika tiada perintah dan iradahnya, kuasa dan kekuatannya, maka tiada sebarang perkara pun boleh mencampuri perkara yang lain. Segalanya secara langsung merujuk kepadanya. Masya Allah. Jadi Sultan Allah Subhanahu Wa Taala ini tiada perantara. Bila kita perlu, terus tadah tangan, terus minta. Tak ada tempat, ya, tiada batasan masa, tiada batasan tempat, tiada batasan keadaan. Di mana sahaja, dengan apa jua bahasa, kita mampu menghadap, mengadu dan juga menyampaikan segala hajat dan hasrat kita
kepada sultan tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada perantara. Kita tak perlu melalui malaikat Jibril contohnya ketika menadah tangan. Tak perlu melalui bos-bos kita di tempat kerja kita contohnya. Tak ada perantara. Tadah tangan, terus minta dengan nama Allah SWT. Sebutkan hajat kita kepada Allah SWT. Masya Allah. Ya? La syarika lahu. Tiada perantara di antaranya. Jadi roh manusia, apa nikmat di sini ya? Kalau kita hayati, jom kita tengok. Roh manusia yang memiliki keimanan boleh masuk ke hadrat Al-Jamil Zul Jalal dan Al-Qadir Zul Kamal. Masya Allah, yang memiliki segala kemuliaan, yang memiliki segala kesempurnaan, yang azali dan abadi, dan menjadi pemilik khazanah-khazanah rahmat dan empunya dafina harta tersembunyi, kebahagiaan pada setiap keadaan. Maksudnya, jika roh kita ini ya, memiliki iman, maka dengan mudah kita dapat akses pada Allah SWT. Kan? Kita doa pada Allah tu terus kita dapat rasa Allah dengar doa kita. Terus menitis air mata kita. Ya, terus kita rasakan hadirnya suatu respon yang paling tepat dengan fitrah kita. Kita akan dapat rasakan suatu ubat yang paling tepat dengan naluri kita. Itulah di khazanah rahmat Allah. Rahmat kasih sayang Allah itu sangat luas. Dia akan masuk ke dalam hati kita, kita rasakan seolah-olah, Masya Allah, Engkau mendengar doaku ini, ya Allah. Engkau sangat memahami keadaanku ini. Maka di situlah kita akan rasakan kebahagiaan. Itu dia harta tersembunyi Allah. Bahagia. Bahagia itu suatu yang misteri. Apabila dibahaskan bagaimana kita memperolehi bahagia, manusia pun tak dapat define kebahagiaan itu. How to measure happiness. Kan? Dalam psikologi Dr. Intan ada kan? Nak measure happiness pun memerlukan cabaran, susah nak measure happiness kerana dia sebenarnya adalah harta tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah boleh titipkan kepada siapa sahaja yang dikehendakinya. Maka kitalah di sini menjadi usaha kitalah untuk memohon kebahagiaan itu daripada Allah SWT pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja, tanpa penghalang, tanpa campur tangan, tanpa tabir, ya, tanpa hijab, tanpa rintangan, boleh menyatakan hajatnya. Sebut saja segala hajat kita kepada Allah SWT. Sebut, insya-Allah. Ya, tiada halangan, tiada larangan. Allah Maha memahami. Dia akan menemui rahmat lalu dengan bersandarkan kudratnya. Manusia yang mempunyai kadar tawakal begini, kadar keyakinan dan keimanan begini, ketika dia tadahkan tangannya, dia akan terus merasakan rahmat Allah pada dirinya. Itu yang disebut sebagai rahsia kebahagiaan tadi. Bagaimana dia dapat akses kepada Zul Jalal, Zul Karim, ya, dia dapat memperolehi kedamaian dan kegembiraan yang sempurna. Contoh yang kita dapat tengok, cuba lihat, Masya Allah ya, keadaan umat Islam di Syria. Betapa ramainya menjadi pelarian, juta-juta. Tapi kita tengok kadar bunuh diri di kalangan mereka sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara yang kita lihat seolah-olah mereka maju, aman, damai, bahagia, tiada peperangan. Contohnya Korea, Jepun, yang sangat disiplin. Kita mengagung-agungkan kemajuan negara mereka, disiplinnya masyarakat mereka. Tapi kadar bunuh diri tinggi, mereka tinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan orang yang benar-benar secara fizikal, madinya kita lihat mereka sebagai menderita. Mengapa mereka mampu bertahan? Kerana ada suatu nikmat kedamaian dan kegembiraan yang Allah titipkan ke hati mereka. Lihat anak-anak pelarian itu. Mereka gembira hanya apabila diinterview sahaja akan terkeluar kesedihan-kesedihan yang mereka simpan. Tapi nikmat kegembiraan yang Allah titipkan pada mereka tinggal di dalam kemah-kemah yang tiada aircon, tiada kipas, tiada fasiliti yang sempurna. Mengapa mereka gembira? Mengapa mereka bahagia? Itulah dia rahsia Zul Jalali wal Ikram, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Bagaimana mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah, lalu Allah uruskan kehidupan mereka. Kalimah keempat, lahul mulku. Ya, lahul mulku. Kita ada 11 kalimat, tapi insya-Allah kita akan baca 6 sahaja sebab kita kena beralih ke topik takwa pula dengan lebih fokus, ya, insya-Allah. Perbezaan kedatangan dan tugas manusia dan haiwan. Daripada lafaz lahul mulku kita akan dapat tengok beza antara bagaimana Allah telah appoint kita sebagai khalifah dan juga makhluk selain daripada kita yang mereka itu bukan khalifah. Lahul mulku bermakna baginya yang memiliki segalanya. Memiliki apa? Segala-galanya, everything, ya. Every single thing yang ada di muka bumi ini adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa pesanan Imam Badi'u Zaman Sa'id Nursi pada kita, ya? Wahai insan,
Janganlah kamu menganggap dirimu adalah pemilik kepada dirimu sendiri. Subhanallah, rupa-rupanya tubuh badan yang kita pakai selama ini, yang lahir bersama dengan roh kita daripada azali dahulu, bukan milik kita. Roh ini bukan milik kita, hati kita bukan milik kita, akal pun bukan milik kita, perut bukan milik kita, mulut pun bukan milik kita. Buktinya apa? Contoh bila kita makan, kita mampu memberikan arahan kepada gigi untuk mengunyah, tetapi bagaimanakah kita mampu mengarahkan supaya tekak ini membawa masuk makanan ke dalam perut? Kita telan makanan tersebut setelah dikunyah, masuk ke dalam perut. Andainya Allah tidak perintahkan supaya makanan itu turun melalui rongga ke dalam perut, maka makanan itu boleh tersangkut di rongga. Siapakah yang perintahkan supaya dia turun ke dalam perut? Lalu apabila makanan itu sampai ke perut, siapakah yang memerintahkan perut itu untuk memproses makanan tersebut? Boleh sahaja sekiranya perut tidak diperintah, maka dia berhenti mogok. Dia tak nak proses makanan tersebut. Apa akan terjadi pada makanan? Ya, akan berlaku keracunan pada usus. Tetapi Allah perintahkan perut dan usus supaya memproses makanan tersebut. Allah perintahkan pula supaya usus memilih mana yang baik supaya diberikan khasiat kepada tubuh badan kita. Yang buruk supaya dibuang. Allah perintahkan buah pinggang untuk mencuci elemen-elemen yang tidak diperlukan supaya yang elok itu menjadi sebahagian daripada khasiat tubuh badan agar kita diberikan kekuatan dan kesihatan. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah SWT. Natijahnya, kita tidak memiliki diri kita sendiri. Andainya kita ingin memberikan arahan kepada usus kita, bolehkah kita berbuat demikian? Adakah usus akan mendengar arahan kita? Wahai usus, mohon dikeluarkan MSG daripada makanan yang saya telan ini tadi, kerana saya tahu tukang masak itu telah meletakkan Ajinomoto, tapi saya tidak mampu mengasingkannya. Kamu tolong asingkan? Adakah perut itu akan mendengar arahan kita? Tidak, kerana bukan kita yang memilikinya. Dan bukan kita yang memiliki diri ini, tetapi yang sebenarnya adalah Allah SWT. Ini kerana kamu tidak boleh menguruskan dirimu sendiri. Beban itu adalah berat. Kalau kita nak urus diri kita nak urus proses pemakanan kita. Kita nak urus darah supaya sentiasa mengalir dengan baik. Nak urus jantung supaya pam dengan baik. Beban itu adalah berat. Kamu tidak boleh memeliharanya secara bersendirian. Kamu tidak boleh menghindari musibah-musibah dan mendapatkan segala keperluanmu secara bersendirian. Tapi kita memerlukan pada Allah, lalu kita sandarkan kepada Allah. Wahdahu la syarikalah lahul mulku. Allah itu yang memilikinya, memiliki segala pengurusan dan manajemennya. Maka bersandarlah kepada kudratnya, kudrat Allah. Janganlah menyalahkan rahmatnya. Kita jangan sesekali kita terjebak dalam menyalahkan suasana. Ya Allah, kenapa kau biarkan pandemik ini berlaku ya Allah? Contohlah, tapi frontliners ni insya-Allah kuat belaka. Semangatnya tinggi insya-Allah. Buanglah kesedihan dan nikmatilah keseronokan, lemparlah kesusahan dan temuilah kerihatan. Macam mana nak buat tu? Bila kita bayangkan ini semua milik Allah. Allah yang telah menentukannya begini, lalu tugasku ialah laksanakan perintahnya dengan sebaik mungkin. Nanti Ustaz akan baca bahagian tersebut. Kalimat ini juga menyatakan alam semesta yang dicintaimu secara maknawi. Kita semua sayang alam semesta yang kita miliki ini. Harta kita kan, kampus kita sayang semua ini. Ada hubungan dengan kita, memang menyebabkan kamu bersedih kerana kesengsaraannya. Bila mereka sengsara, kita pun sedih. Kan kita tumpang bersedih melihat. Serta kamu tidak boleh memulihkannya. Ini adalah milik Al-Qadir Ar-Rahim. Bila kita tengok, ya Allah, dahsyatnya suasana sekarang ni, kenapa aku tak boleh pulihkan? Kenapa aku tak boleh settlekan? Ada sedikit kesedihan. Tapi kita serahkan dia kepada pemilik yang sebenar, Al-Qadir, yang maha mampu, yang maha berkuasa, Ar-Rahim, yang maha mengasihani. Allah kasih. Di sebalik segala ujian ini sebenarnya kita yakin Allah itu ada kasih, belas kasihnya dalam menimpakan ujian ini kepada manusia. Janganlah sampai putus asa. Maka serahkanlah pemilikan kepada empunyanya. Tinggalkanlah kepadanya. Janganlah rasai kepayahannya, tetapi nikmatilah kerehatannya. Dia adalah Al-Hakim dan Ar-Rahim. Dia boleh melakukan dan mengubah apa sahaja menurut kemahuannya dalam pemilikannya. Apabila kamu merasa amat takut, katakanlah seperti yang diucapkan oleh Ibrahim Hakim, salah seorang daripada guru Sanusi yang hidup 100 tahun sebelumnya, seorang ulama sufi. Mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Maknanya kita tengok dahsyatnya suasana ni. Kita kerja keras, tapi kita tengok apa yang Allah aturkan. Apa jua yang dilakukannya dengan baik. Pasti, lihatlah dari jendela. Jangan masuk ke dalamnya. Jadi kita tengok suasana ni,
kita memang berada dalam suasana ini, tapi jangan sampai kita memasukkan diri kita ke dalam jendela tersebut. Seolah kita lihat dari jendela saja. Oh, dahsyatnya suasana ini. Tapi semua ini diatur oleh Allah. Aku serahkan kepada Allah dalam keadaan aku mentaati perintahnya dan aku melaksanakan yang terbaik berdasarkan suruhannya. Jadi di sini ada doa lahul hamdu, ya, kalimah yang kelima daripada lafaz tauhid, yakni kesyukuran dan pujian. Pemujaan dan rasa terhutang budi adalah khusus untuknya dan hanya layak kepadanya, kepada Allah. Wahai insan, janganlah merasai kesakitan daripada kelenyapan nikmat. Ini kerana khazanah rahmat tidak akan luar. Ya, pesanan untuk kita, Aidil Adha semakin hampir. Kita merasakan kelenyapan nikmat kita berziarah keluarga kita. Balik kampung, nak sembelih haiwan-haiwan korban pun dah tak dibenarkan sekarang ini. Melainkan hanya tempat-tempat tertentu dengan lesen-lesen yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam. Hilang nikmat. Tetapi jangan rasa kesakitan. Kerana di sebalik kehilangan nikmat itu tentu ada khazanah rahmat yang tidak akan luar. InsyaAllah bila kita niatkan demikian, kita akan merasakan rahmat Allah SWT dalam sambutan Aidil Adha. Walaupun kita diuji dengan pelbagai jenis nikmat yang ditarik untuk seketika. Ini pesanan dia untuk kita, sebagaimana kelazatan sebiji apple yang diberikan oleh seorang raja, pemilik kemuliaan. Bayangkan macam mana ya, dia nak dapat tips rasa nikmat walaupun Allah tarik ya. Sebahagian daripada keseronokan merayakan Aidil Adha seperti biasa, seperti seorang sultan menghadiahkan apple kepada kita. Apple sedap kan? Kalau kita tahu apple ni datangnya daripada seorang sultan, kita akan rasa bahagia sangat dengan apple tersebut. Sebiji apple tu kita rasa bermakna sangat. Kita akan bagi tahu dekat orang, Alhamdulillah saya dapat hadiah apple daripada sultan. Sultan bagi hadiah apple ni pada saya. Kita akan rasa apa? Bahagia, syukur kan? Kita rasa apple tu sedap, lazat luar biasa. Kita puji sultan yang baik hati memberikan hadiah kepada kita. Berbanding dengan kita membeli apple tersebut dan kita hanya makan begitu sahaja tanpa menghayati dari mana datangnya apple tersebut, tentulah berbeza. Tentu berbeza, betul tak? Cuba letak 2 biji apple depan kita, kita bayangkan satu ini sultan yang bagi. Sultan Selangor lah contoh kan. Yang satu lagi adalah yang kita beli di pasar. Beza tak perasaan kita menghayati lazatnya apple tersebut? Begitulah juga dalam kita mentawajuhkan kasih sayang Allah. Setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, bila kita bayangkan, Alhamdulillah aku ni masih dapat gaji. Contoh kan, ada yang terjejas sampai tak dapat gaji. Syukur ya Allah engkau memberikan rezeki ini padaku. Nikmat kita akan lebih berganda, bahkan boleh mencapai 1000 kali ganda lebih lazat daripada nikmat itu sendiri. Kalau sebelum ini kita mensyukuri nikmat gaji, mungkin kali ini kesyukuran kita berganda-ganda kerana kita melihat di luar sana sudah ramai pula yang terjejas teruk dan kehilangan sumber pendapatan. Subhanallah. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya ini akan memberikan rasa kebahagiaan ke dalam hati kita. Ya, dan akhir sekali kalimah ke-6, bukan terakhir di buku ini, tetapi dengan masa yang singkat sampai kalimah ke-6 saja Ustaz dapat baca. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ya, untuk infuse iman kita pada Allah. Jiwa yang hidup kerana Allah. Yuhyi, perkataan yuhyi itu hayat, kalau bahasa Melayunya hayat, kehidupan ya. Jadi Allah itu yang menghidupkan. Maksudnya di sini ialah dialah yang memberikan kehidupan. Dialah juga yang meneruskan kehidupan dengan rezeki. Dialah juga yang menyediakan keperluan-keperluan hidup. Tujuan-tujuan kehidupan yang tinggi juga adalah miliknya dan natijah-natijahnya yang penting merujuk kepadanya. Allah yang memberikan kehidupan ini, maka segala natijahnya juga kembali pada Allah. Ini pesan yang Ustazah sebut tadi. Pesan khusus untuk kita yang sedang berjuang. Wahai insan, janganlah memikul tanggungjawab kehidupan yang berat di bahumu lalu menyusahkan diri. Janganlah jatuh ke dalam kesedihan dengan memikirkan kefanaannya. Kalau kita fikir, kita akan sedih. Bila kita sedih, kita akan penat. Janganlah mempamerkan kekesalanmu datang ke dunia hanya setelah melihat buah-buah duniawi yang tidak penting. Jangan sampai kita rasa menyesal pula, ya Allah, kenapa aku hidup? Kenapa aku berada dalam keadaan ini? Sedangkan kita sebenarnya sedang melihat buah-buah duniawi yang tidak penting. Maksudnya ujian-ujian yang datang ini adalah buah-buah. Sebahagian pada buah-buah yang kita lihat seperti tidak penting. Tapi sebenarnya ia juga adalah buah-buah rahmat Allah. Kerana kesabaran kita berhadapan dengan ujian itu, kita berterusan berada dalam pahala. Ya, limpahan pahala oleh Allah SWT. Bukan mudah nak dapat pahala. Kalau pada keadaan tiada ujian, kita kena beribadah baru dapat pahala. Tapi dalam keadaan ujian, hanya dengan bersabar kita sudah diberikan pahala. Maka itu adalah suatu buah sebenarnya.
Bahkan jentera kehidupan di dalam bahtera tubuhmu itu adalah milik Al-Hayyul Qayyum. Segala jentera yang kita miliki, tangan, kaki, mata, mulut, hidung adalah milik Allah. Ia ibarat bahtera pada diri kita dan pemiliknya adalah Al-Hayyul Qayyum yang maha menghidupkan dan maha menjaga. Dia menanggung segala perbelanjaan dan keperluannya. Sebenarnya Allah yang tanggung perbelanjaan badan kita ini. Sebab sebanyak mana pun kita bekalkan suplemen, sekiranya Allah tidak izinkan, suplemen itu tidak akan menjadi manfaat pada tubuh kita. Jadi sebenarnya Allah yang tanggung perbelanjaan dan keperluan badan kita ini. Terdapat tujuan dan natijah yang amat banyak bagi kehidupan itu dan ia adalah miliknya. Kamu adalah seorang askar yang bertugas sebagai jurumudi di atas kapal itu. Di atas bahtera ini kita ni seorang askar sebenarnya. Laksanakanlah tugasmu dengan baik. Ambillah upahnya, ambil gaji dan nikmatilah ia. Nikmati gaji kita. Bayaran yang rezeki yang Allah titipkan pada kita, nikmati. Kesihatan yang Allah berikan pada kita, nikmati. Fikirkanlah betapa berharganya bahtera kehidupan itu. Betapa baik faedah-faedah yang diberikannya dan betapa karim, pemurah dan rahim pengasih pemilik bahtera itu. Lalu bergembira dan bersyukurlah. Masya Allah. Fahamilah juga bahawa apabila kamu melaksanakan tugasmu dengan istiqamah, semua natijah yang diberikan oleh kapal itu akan tercatat ke dalam buku amalanmu. Ia menjamin satu kehidupan yang baqa untukmu dan menghidupkanmu selama-lamanya. Jiwa kita akan hidup dan insya-Allah apabila di akhirat kelak kita tidak tergolong di kalangan mereka yang terseksa dan diseksa, lalu kita ibarat hidup selama-lamanya. Insya-Allah. Nah, itulah di bahagian iman. Dan dengan sedikit masa yang berbaki ini, kita sambung dengan infusing taqwa in our life. Definisi taqwa menurut Imam Sa'id Nursi bermaksud menghindari larangan dan dosa. Bahasa Melayu ada takut kan? Takut tu maksudnya kita rasa tak nak buat benda tersebut. Jadi kalau kita kaitkan dengan takwa, kita rasa tidak mahu buat, menghindarkan larangan dan menghindarkan dosa. Imam Badi'ah Uzama menyatakan bahawa dalam kitab Isyaratul I'jaz, ketakwaan disebut dalam 3 tahap dalam Al-Quran. Ada 3 tahap ketakwaan. Nak sampai takwa ni dia kena bincang iman dulu. Sekarang kita dah settle perbincangan iman dengan bacaan tadi. Kita tengok pula level-level takwa yang pertama, meninggalkan syirik. Takut nak terjebak dalam syirik. Takut nak, kalau kita orang Islam ni, kita takut nak jumpa dengan bomoh, dukun dan lain sebagainya sebab itu adalah satu bentuk syirik. Takut nak memakai tangkal-tangkal yang dibekalkan oleh dukun dan bomoh-bomoh kerana itu adalah syirik. Yang kedua, meninggalkan dosa. Rasa takut nak melakukan dosa kerana kita mempunyai keimanan Allah menyaksikan segalanya, maka kita takut jika kita terjebak melakukan dosa, maka kita akan diazab oleh Allah SWT. Kita akan tidak dikasihi oleh Allah SWT. Perlu ada rasa takut itu. Walaupun kita tidak dapat lari pada melakukan dosa kerana kita adalah lemah. Kullu bani Adam khata'in wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap bani Adam, anak-anak Nabi Adam itu memang akan melakukan kesalahan, akan melakukan kesilapan, akan melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang bertaubat. Tapi kita kena rasa takut nak buat. Kalau terbuat maka kita bertaubat. Baik. Kalau sengaja buat, taubat segera. Buat lagi, taubat lagi. Buat lagi, taubat lagi. Kerana itu adalah satu tanda adanya takwa di hati kita. Dan yang ketiga adalah meninggalkan semua melainkan Allah dengan hati. Maksudnya hati kita ni cuba, Ustazah pun tengah struggle. Bagaimana kita dapat tinggalkan segala elemen selain pada Allah SWT. Kita buat semua ni untuk Allah. Kerja untuk Allah. Bagi talk demi Allah SWT. Mendengar talk kerana Allah. Ya, hari ini katanya ada 280 orang kena swab. Semuanya swab kerana Allah. Kan? Jadi bila kita dapat lakukan itu di dalam hati, tinggalkan selain pada Allah, maka di situ kita telah mencapai level takwa yang ketiga. Masya Allah, ini memerlukan suatu jihad ya, dan juga mujahadah. Tapi itu tidak mustahil dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di Quran ada 3 ayat yang paling penting nak sebutkan tentang ketakwaan ni. Yang pertama ya, Ustazah nak bacakan di sini. Idza ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata, surah Al-Fath. Ketika Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada Rasulullah dan juga kepada tentera-tentera Islam, kepada orang-orang yang beriman, sehingga tercapailah perdamaian. Ya, serta meminta mereka tetap berpegang kepada kalimah takwa. Fa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa. Jadi Allah tetapkan ya, supaya mereka ini berpegang kepada kalimah at-taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahla. Sedang mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang sangat berhak dengan kalimah takwa itu serta menjadi ahlinya. Maknanya kita nak beroleh takwa ni diperlukan pertolongan Allah SWT sehingga kita menjadi ahli takwa.
kan. Dan apabila kita menjadi ahli takwa, maka kita akan memperoleh jagaan khusus daripada Allah SWT, dan Allah SWT itu maha mengetahui akan setiap sesuatu. InsyaAllah kita niat ya, brothers and sisters, doktor-doktor ya yang sedang menghadiri slot kita pada pagi ini, mari kita sama-sama niatkan, ya Allah, golongkanlah aku di kalangan mereka yang mempunyai atau menjadi ahli takwa, dan lindungilah aku agar aku beroleh takwa itu secara berterusan, ya Allah. Masya Allah ya. Dan dalam ayat lain diceritakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nampak ni satu key untuk kejayaan ya. Andainya sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Ya, tetapi walakin kadzabu, mereka mendustakan rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab yang seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Ayat ini sebenarnya, doktor, perempuan and brothers and sisters, mengandungi suatu key untuk menjadi negara yang kaya raya, untuk menjalani kehidupan yang penuh keberkatan. Apa dia? Takwa. Sebab bila kita bertakwa, Allah bukakan keberkatan daripada langit dan bumi. Allah tolongkan rezeki mencurah-curah yang kita pun tidak sangka. Sebagai contoh, kita tengok Mufti Brunei sendiri pernah lafazkan ayat ini dalam satu tazkirahnya yang saya hadiri, perasmian perpustakaan di Universiti Islam Malaysia beberapa tahun yang lalu. Memang Mufti Brunei bacakan ayat ni. Dia kata kami cuba meningkatkan ketakwaan kami dengan cuba melaksanakan hukum Allah di bumi Brunei. Lalu Allah temukan pada kami 3 telaga baru minyak di perairan Brunei yang sangat kecil itu jika dibandingkan dengan perairan Malaysia. Subhanallah, itu dia barakat daripada langit dan daripada bumi. Minyak daripada bumi, daripada langit, macam-macam Allah boleh bagi. Hujannya besi, hadid, iron, besi pun asal daripada langit. Besi bukan daripada bumi, dia daripada langit kan? Kita semua tahu jatuhnya pada langit lalu menjadi rezeki, betapa mahalnya besi. Di muka bumi ini kita dapat lihat sampai pencuri besi pun ramai. Habis hilang penutup-penutup longkang tu kerana ianya daripada besi, lalu besi itu diambil. Itu satu bentuk rezeki pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci nak dapat rezeki ni apa? Takwa. Lalu rezeki Allah jugalah insya-Allah yang akan mengakhiri pandemik COVID-19 di Malaysia ini nanti. Ya, banyakkan minta pada Allah, mari kita beramai-ramai bertakwa, insya-Allah akan diangkat oleh Allah SWT. Dan ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Maknanya penting kita ni bertakwa pada Allah dengan sebenar-benar takwa, tinggalkan dosa dengan sebenar-benar usaha. Ya, jadi inilah dia kunci dia. 3 tagline. Iman, ada takwa, kemudian di situ akan datang amal soleh. Amal soleh ni nak datang macam mana? Dia mula dengan takwa dulu. Tinggalkan dosa. Semakin banyak istiqamah kita meninggalkan dosa, makin ringan tubuh badan kita, lisan kita untuk beramal soleh. Sebab itu kadang kalau lihat sangat nak beramal soleh, dia ada kaitan dengan takwa kita. Kita tengok balik, muhasabah balik. Mengapa ni malas nak solat ni? Contohlah, bukan di sini ya, tempat lain. Mengapa? Kerana kita boleh nampak dia ada kaitan dengan ketakwaan kita. Takwa tu tadi pula ada kaitan dengan keimanan kita. Makin kuat iman kita, ya, makin kuat juga azam kita meninggalkan dosa. Maka makin banyak meninggalkan dosa, makin tinggi takwa kita. Makin tinggi takwa kita, makin banyak amal soleh kita. Jadi Imam Said Nursi hampir terakhir ya, insya-Allah saya tahu masa dah nak habis. InsyaAllah slide pun dah nak habis. Baru-baru ini saya telah memikirkan prinsip takwa, kata Imam Said Nursi ya. Imam Said Nursi memang selalu gitu. Bila dapat ilham pada Allah, maka dia sebutkan, muridnya akan tuliskan. Maka jadilah koleksi risalah Andur yang sangat banyak itu ya. Baik. Saya telah memikirkan prinsip takwa dan amal soleh yang merupakan prinsip terpenting di mata Al-Quran setelah beriman. Takwa untuk menahan diri dari larangan dan dosa, dan amal soleh pula adalah untuk mendapatkan gerakan dan kebaikan dalam lingkaran perintah Allah. Selalunya daf'us syar, iaitu pencegahan daripada keburukan, lebih utama berbanding jalbul manafi', mendapat kebaikan. Itulah yang digunakan oleh ulama-ulama kita di tanah air tentang vaksin. Sebab vaksin ini dipercayai dapat mencegah daripada keburukan. Meskipun jalbul manafi', mendapat kebaikannya nanti masih lagi belum dapat dipastikan, tetapi kita melihat dengan menghindar keburukan COVID-19, insya-Allah kebaikannya akan datang. Nampak? Yang lebih aula sebenarnya meninggalkan keburukan. Jadi yang lebih aula ialah meninggalkan dosa. Bila kita tinggalkan dosa, insya-Allah akan datang yang baik, pahala. Pada masa kehancuran, maksudnya zaman sekarang ni kita hidup dalam zaman kehancuran, apatah lagi dengan situasi seperti COVID-19 ini. Kehancuran rohani maksudnya, bukan bangunan hancur rohani yang hancur. Kesengsaraan, dosa.
dan maksiat yang menggoda ini. Takwa itu melarang perkara-perkara yang merosakkan dan meninggalkan dosa-dosa besar adalah asas utama dan ia adalah jalan keluar yang hebat sebenarnya. Ya. Jadi di situ kita akan nampak dimensions of amanah dan ikhlas. Kita amanah pada diri kita. Kita hindari daripada melakukan perkara yang mengkhianati, pecah amanah contohnya, maka itu adalah salah satu daripada serpihan takwa kita tadi. Begitu juga dengan ikhlas. Kita tinggalkan dosa, ikhlas kerana Allah SWT. Oleh kerana kehancuran dan aliran-aliran negatif semakin mendapat kekuatan pada masa ini, zaman moden ni kan. Kita tengok, ya Allah, macam-macam benda sekarang ni dalam media sosial kan. Yang negatif tu kadang lebih ramai likersnya berbanding yang positif. Jadi takwa adalah prinsip terbesar menentang kehancuran ini. Mereka yang menunaikan amal-amal fardu dan tidak melakukan dosa besar akan terselamat. Cukup kita buat yang fardu dulu. Yang sunnah tu nanti kita tahulah betapa susahnya. Lagilah frontliners. Sekali dah pakai baju tu bukan main susah lagi kan. Kita nak buka balik, nak ambil wuduk contohnya kan, satu cabaran, betul tak? Jadi kita utamakan yang fardu tu, buat betul-betul. Tinggalkan dosa betul-betul. InsyaAllah akan selamat. Kita tak bercakap pasal zaman dulu, zaman kegemilangan Islam. Masya Allah, masa Islam menguasai dunia seperti zaman Khilafatul Turki Osmaniyah. Boleh nak buat ibadah macam-macam. Sufism banyak, madrasah-madrasah yang fokus pada zikir sebab kita sedang menguasai dunia. Tapi sekarang kita zaman krisis. Macam mana nak duduk madrasah berzikir sepanjang masa sedangkan perjuangan kita banyak. Dalam keadaan dosa-dosa besar seperti itu, kejayaan beramal dengan ikhlas sangat sedikit. Susah kan? Kita nak ikhlas pun susah kan? Beberapa detik sedikit amal saleh dinilai sangat banyak dalam keadaan yang teruk ini. Masya Allah, kita tutup aurat dan dalam keadaan sekarang ni mungkin lebih besar pahalanya berbanding umat terdahulu menutup aurat. Mengapa? Kerana kita duduk dalam zaman cabaran. Bagaimana orang memperlekehkan pula penutupan aurat. Dan terdapat semacam amal saleh dalam ketakwaan. Orang yang solat dia nampak pelik. Contohnya solat meeting sangat panjang kan, sehingga masuk waktu kita minta nak solat, orang nampak pelik, nak solat pula dah. Sedangkan solat itu wajib, fardu kan. Jadi terdapat semacam amal soleh dalam ketakwaan. Kenapa kita nak solat cepat? Kita takut pada Allah, takut tertinggal solat. Di situ ada amal soleh. Kerana meninggalkan dosa adalah wajib di sini. Ia bermaksud yang di sini ia bermaksud fardu ya. Maknanya wajib kita meninggalkan dosa, wajib kita tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Terdapat banyak pahala dalam melakukan wajib berbanding banyak amalan sunnah. Masya Allah. Jadi bila kita buat wajib tu pun memang dah susah zaman sekarang ni. Nak solat awal waktu susah kan. Menutup aurat sepanjang masa di semua tempat pun susah. Kadang kita pergi sesuatu negara tu, habis kita disangkanya macam-macam di airport disebabkan kita memakai tudung dan menutup aurat. Itu contoh pengalaman Ustazah sendiri kan. Jadi takwa pada saat-saat seperti ini dalam pencerobohan ribuan dosa, satu pantang penghindaran dengan sedikit perbuatan. Kita hindar aja tak buat dosa, dalam keadaan semua orang buat dosa. Dalam meninggalkan dosa mengambang dikira ratusan amal saleh. Masya Allah. Kita bertahan contoh menutup aurat di tempat yang orang sangat memandang rendah kita, tapi kita cuba menjaga aurat kita dan kita tidak menukar prinsip kita. Masya Allah, sangat besar pahalanya ya. Dengan maksud titik penting ini, nama takwa dan dengan tujuan untuk menghindari dosa itu adalah amal saleh penting yang berasal dari ibadah negatif. Nampak macam negatif iaitu tinggal dosa. Tinggal ni negatif. Tapi rupanya tinggal itu bersifat positif dan pahalanya sangat banyak dan dikira sebagai amal soleh. Tugas terpenting bagi murid Risalah An-Nur pada masa ini adalah bersikap takwa terhadap kehancuran dan dosa. Sekiranya setiap minit 100 dosa melanda orang dengan gaya sekarang, tentu saja itu seperti 100 perbuatan kebaikan yang dilakukan dengan takwa dan niat yang baik. Makna Masya Allah, kalau keliling kita orang buat dosa, kita tinggalkan. Kita usaha jauhi kan. Seperti ibaratnya kita berbuat negatif, meninggalkan. Tapi ia adalah positif, walaupun itu sangat susah kerana semua orang melakukannya, sedangkan kita tidak mahu melakukannya kerana kita takut dosa, pahalanya sangat besar di sisi Allah SWT. Sebagai kesimpulan, seperti yang dapat difahami dari penjelasan di atas, menolak kejahatan adalah sebelum melakukan amal kebaikan. Nak buat baik susah, kalau semua orang jahat, macam mana kita nak buat baik? Pertama, tinggalkan dulu kejahatan itu. Dengan meninggalkan itu, insya-Allah kita diberikan kekuatan untuk melakukan kebaikan. Bahkan meninggalkan itu sudah pun dikira sebagai kebaikan. Oleh itu adalah lebih baik untuk kita memiliki ketakwaan, iaitu menjauhkan diri dari dosa sebanyak mungkin. Kerana dosa-dosa itu banyak menyerang pada abad ini. Dosa fitnah contohnya. Sharing info-info yang tidak tepat contohnya kan. Kita tinggalkan. Memang ada amal saleh dalam ketakwaan. Yang ini dengan berusaha memiliki ketakwaan, kita sedang beribadah. Kalau kita struggle sekarang, starting from now, kita struggle, ya Allah aku ingin bertakwa. Kita berusaha tinggalkan dosa, berusaha meninggalkan maksiat-maksiat. Walaupun susah,
sebenarnya kita sedang beribadah. Dan semua itu dihitung sebagai pahala kerana ia adalah ibadah. Jadi Badiah Usama Sa'id Nursi berpesan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya basuh baju besi kalian. Baju besi ni sebab kita dalam medan perang, kita nak pertahankan diri kita kan, dalam menghadapi musuh kamu yang kejam dan keji itu adalah takwa yang dihasilkan pada lembaran Al-Quranul Karim. Al-Quran Al-Hakim. Bacalah Al-Quran. InsyaAllah kita dapat meningkatkan ketakwaan kita. Sementara parit pertahanan dan perisai kalian adalah sunnah luhur Rasul Mulia SAW. Ikut sunnah Nabi. Hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan kita tengok bila sahih, cuba ikut. Kalau tak pasti statusnya, cuba cek dulu. Kalau dah memang betul-betul jelas kesahihannya, usahalah ikut. Rather than kita ikut perkara-perkara yang tidak pasti. Sedangkan senjata kalian adalah isti'azah. Senjata kita pula apa dalam medan perang ni? Tadi kita pakai baju besi, kita ada medan pertahanan, Al-Quran, As-Sunnah, dan senjata kita adalah isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rasa nak marah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rasa nak putus asa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita manusia selalu melakukan kesilapan dan dosa. Dan iltija, berlindung di dalam penjagaan ilahi. Kita kembali kepada Allah SWT. Kita sandarkan kepada Allah SWT. Kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi demikianlah daripada Ustazah untuk tajuk kita pada hari ini. Ustazah serahkan semula kepada MC. Terima kasih Ustazah. Ya Allah, rasa macam sejuknya hati dengar. Ustazah nak tanya satu soalan lah dekat Ustazah. Macam yang kita tahu kan, sejak COVID ni kes bunuh diri makin banyak, kes orang